Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu kita lagi dalam ruangan yang dinamakan 30 luahan perasaan suami. 30 luahan perasaan suami. Saya sekarang ni dah masuk kepada luahan perasaan suami yang ke-6. Yang ke-6 dah. Luahan perasaan suami yang ke-6, dalam mana saya akan membincangkan yang ke-6 ini. Wahai isteriku, hiasilah dirimu. Hiasilah dirimu. Kita ni kadang-kadang perempuan ya, kita menghias rumah, menghias ruang tamu, menghias bilik, menghias halaman, menghias dapur. Tapi satu benda yang kita lupa nak hias, menghias diri kita sendiri. Suami kita mula-mula dia balik kerja bukan nak tengok dapur, dia nak tengok isteri dia. Mula-mula dia balik kerja bukan nak duduk dalam ruang tamu, tapi nak duduk di rebaan isterinya. Suami mula-mula masuk ke rumah bukan nak dengar cerita anak-anak nun di dapur sana melayan kucing dekat dapur. Dia nak tengok senyuman daripada isterinya, menawan tak menawan di petang itu waktu suami pulang daripada kerja. Tapi kalau isteri misalnya bersempuras saja, saya tak tahulah saya gunakan perkataan ni, sempuras. Bersempuras saja. Suami balik rumah pukul 6, masih lagi pakai kain batik yang diikat di atas dada tu, diikat begitu, simpul lah diikat begitu, mandi pun belum lagi. Allah, macam manalah caranya? Suami pegawai, suami eksekutif, tiba-tiba balik ke rumah melihat isteri yang begitu. Jadi macam mana? Maka sebab itu, saudara, saya dapat baca buku-buku dan perempuan pun banyak baca buku. Buku maknanya personal grooming. Bagaimana kita nak hiasi diri kita sendiri. Terutama wanita. Laki-laki pun perlu berhias. Rasulullah SAW berhias. Nak pergi masjid berhias. Hari raya berhias. Hari biasa berhias. Bercukur, bersikat, bersisir, berdandan rambutnya. Berminyak rambutnya. Disebut dalam hikayat Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita? Isteri-isteri, para isteri Nabi pun berhias. Sayyidina Aisyahnya berhias menyambut Nabi Muhammad SAW dan isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab itu, hiasan yang pertama sekali, hiasan badan. Mandilah, sabunlah, kan? Berbedaklah, berperfumelah, berminyak wangilah. Apalagi? Muka. Kan manusia tengok muka. Berbedak sikit. Tak payahlah kita beria-ria dengan eyeshadow kita, beria-beria dengan kita punya, kata orang, bulu mata apa ni, yang tak original kita tu, bulu mata yang kita letak aja tu, tak perlu. Takut pula isteri, suami-suami nanti tengok isteri yang macam itu. Tapi sekadarnya, seadanya, secantiknya berhias. Bila dah muka berhias, badan pun berhias, kenakan baju-baju rumah. Tapi baju-baju rumah tu salah sampai 3-4 hari baru terus pakai, tak basuh-basuh baju nak menyambut suami. Hari ni pakai, besok tak pakai lagi, baju baru lagi, tukar lagi baju baru lagi, tukar lagi baju, bukan baju baru, maknanya baju yang baru dibasuh, dilipat, dipakai. Okey. Setelah dihias mukanya dan badan-badannya sudah bersedia untuk menyambut kepulangan suami, kena hiasi muka, perkataan pun kena hiasan. Ini yang namanya perkataan yang tadi yang non-verbal, hiasan non-verbal, sekarang hiasan verbal, hiasan perkataan. Perkataan cantik-cantik, wahai suamiku, Assalamualaikum bang, apa khabar bang, macam mana office tadi bang? Macam itu. Maknanya kata-kata yang sedemikian, kata-kata yang dapat memberikan rangsangan kepada suami. Kata-kata rangsangan adalah hiasan. Bermasam muka bukan hiasan. Mogok bukan hiasan. Tak sambut suami di pintu bukan hiasan. Tak bersegera membukakan pintu bila suami pulang, itu bukan satu hiasan. Tidak menyajikan dengan sajian yang baik-baik untuk suami bukan hiasan. Jadi saya nak sebut hiasan ini bukan tertentu kepada fizik,
sifat kita, tubuh badan kita, tetapi merangkumi. Saya sebut tadi perkataan, cara berjalan tu nampak terhias, cara duduk nampaknya terhias, cara berpakai nampaknya terhias, cara melayan suami nampaknya terhias, cara dia menuangkan air nampaknya terhias, cara dia menyuapkan makanan kepada suami nampaknya terhias, cara dia menanggalkan stokin suami nampaknya terhias, cara dia membawakan kepada suami untuk baju yang dipakai pada hari itu nampak terhias. Inilah benda-benda yang patut dilakukan. Dan sesaudara, saya ingin menyebutkan hal yang sedemikian sangat penting. Maka sebab itu, isteriku, hiasilah dirimu ini, pertama, menjaga kesihatan fizikal kita. Tengoklah, kalau perlu misalnya, kalau sakit-sakit, batuk-batuk sesama, dapatkanlah ubat, berjumpalah doktor. Segera. Kedua, melakukan senaman dan riadah. Ini sebahagian daripadanya. Suami tak ada masa di rumah, pergi jogging sikit, ikut kawan sikit, pergi spa mana-mana patut untuk kita menghiasi diri kita dan menentukan kita mempunyai tahap kesihatan yang baik. Memperbanyakkan ibadah, menghias diri dengan akhlak yang mulia, mengawal timbangan berat badan, tapi jangan terlalu banyak berat sangat, jangan obes dan sebagainya. Pastikan fikiran sentiasa tenang dan positif, dapatkan tidur dan rehat yang sempurna, sentiasa membersihkan diri dan mengubah tabiat makan dan minum harian. Pastikan menu makanan harian diambil adalah seimbang dan berzat. Jadi maknanya, saya tadi menyebutkan soal hiasan, jangan lupa, hiasan diri satu, hiasan tubuh badan satu, hiasan perkataan dua, hiasan perkelilingan tiga, hiasan rumah empat. Seluruhnya dicantum, disatukan. Inilah namanya, wahai isteriku. Wahai isteriku apa dia? Wahai isteriku, hiasilah dirimu. Para penonton, cukup setakat itu. Kita bertemu lagi nanti dalam siri yang ketujuh. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.